السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran Allah masih lagi mudahkan kita duduk dalam majlis ilmu. Allah masih lagi memuliakan kita di bawah naungan sayap malaikat. Alhamdulillah, Allah masih lagi panjangkan umur kita. Allah masih lagi kekalkan kita dalam keadaan Islam dan iman. Alhamdulillah, itu adalah nikmat yang besar. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita taufik dan hidayahnya sehingga ke akhir hayat kita. Mudah-mudahan dengan ilmu, dengan kitab yang kita akan baca pada hari ini, sambungannya, dapat kita membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kitab Majmu' Salasi Rasail, muka surat 26, Jawi, 5 daripada bawah. Rumi muka surat 70. Rumi muka surat 70. Jawi muka surat 26, 5 daripada bawah. Kita bincang berkaitan dengan risalah kedua Majmu' Salasi Rasail. Risalah yang kedua yang membincangkan tentang najis. Satu-satunya kitab yang membincangkan tentang najis daripada awal sampai akhir sedetail-detailnya. Tak ada kitab yang bincang pasal najis saja, tak ada. Kitab Melayu lah, tak ada. Ini satu-satunya kitab daripada awal kitab sampai akhir, ataupun kita panggil risalah, cerita pasal najis saja dan khilaf-khilaf berkaitan dengan najis. Yang sebelum ni kita bincang berkaitan dengan umum balwa. Ya, umum balwa. Dia najis tapi dia dimaafkan kerana umum balwa. Maksud umum balwa tu tak dapat nak elak dah. Dia akan jadi susah kalau kita nak ikut juga hukum syarak, iaitu ianya najis. Yang kita bincang sebelum ni seperti debu yang ada, debu yang ada, kalaulah debu tu mughallazah sekalipun, dianya dimaafkan kerana dia berada di tepi, di tengah jalan lah kita kata. Itu kalau jalan berdebu lah. Baik, masuk hari ni muka surat 26, 5 daripada bawah, ataupun muka surat 70 kitab Rumi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan telah bersalah-salahan ulama. Bila sebut bersalah-salahan, khilaf. Bila ianya khilaf, telah bersalah-salahan ulama, khilaf kita panggil khilaf yang mu'tabar.
Khilaf yang mu'tabar. Bila khilaf yang mu'tabar, kita tak boleh selesai sampai kiamat. Itu je kena fikir. Bila sebut khilaf ataupun bersalah-salahan ulama, perkara itu takkan boleh selesai sampai kiamat. Jadi kalau kita faham perkara tu, kita takkan balah. Dah tak boleh selesai. Tak boleh selesai. Sampai bila? Sampai kiamat. Sebab tu nama khilaf. Kalau boleh selesai, dia tak nama khilaf. Tak ada nama khilaf. Ni tak boleh selesai, maka dia namanya khilaf ataupun bersalah-salahan ulama. Sebahagian ulama kata lain, sebahagian ulama kata lain. Malah bukan dua, mungkin 3, 4, 5, 10, 100 sekali pun. Jamak jarak untuk boleh jamak ataupun lebih tepat sekali jarak untuk lebih qasar pun ada 12 pendapat. Tapi lari sikit-sikit lah. 90 km, 91, 89, 88, 87, 80. Itu paling kurang lah. 94 ke 95, 99, 100 km. Itu pun dah banyak. Itu pun dah banyak. Itu cerita yang boleh pasar aja. Yang kata musafir 2 marhalah tu. Dalam bab najis banyak. Lebih banyak lagi khilaf-khilaf. Cuma kita nak pakai yang mu'tamad. Oleh kerana kitab kita ni kitab yang dipelajari setelah selesai bab najis. Belajar bab fardu ain bab najis, maka nak lebih sikit. Ni kitab dia. Kalau sekadar nak yang mana boleh amal, yang mana tak nak fikir-fikir pening tak nak khilaf. Boleh ke tak boleh? Najis ke tak najis? Sah ke tak sah? Yang tu ngaji kitab fiqh biasa. Tak perlulah ngaji kitab Majmu' Syarah Rasail. Sebab ini dia nak detailkan lagi supaya kita lebih matang dalam berhukum. Kita lebih matang. Kita tak cepat melatah, tak cepat salahkan, batalkan orang sebagainya. Kerana khilaf. Kita masuk khilaf. Dan telah bersalah-salahan ulama pada barang yang apabila memakai oleh seseorang. Ulama berselisih pendapat khilaf pada barang, pada satu situasi, satu keadaan yang apabila bila memakai oleh seseorang, bahasa sekarang seseorang itu memakai akan kain. Dia pakai kain. Bila sebut kain, maksudnya baju, apa-apalah. Jangan kata kain aja, itu baju, tak kira serban. Kain lah tu. Daripada kain yang ada padanya darah. Dekat baju, dekat seluar, dekat kain, dekat jubah, dekat serban, dekat songkok, dekat kepiah, kain lah dia panggil. Ada darah. Okey. Bila ada darah, sah tak sembahyang? Kat situ dia bagi contoh. Umpamanya kutu anjing. Dalam banyak contoh. Kutu anjing tak ada darah. Maksudnya darah kutu anjing. Sebab kalau kutu anjing, tak kisahlah kutu apa pun, ada dekat kita, walaupun dalam perut dia ataupun dalam dia tu ada darah, tak ada masalah. Kita pun ada darah. Tak ada masalah. Kita pegang anak semayang, dalam anak tu ada darah. Bukan ada darah, ada tahi lagi. Tak ada masalah. Tak ada masalah yang tu. Jadi dia kata umpama kutu anjing. Kutu anjing mana ada darah? Maksud dia nak cerita darah kutu anjing. Bukan yang dalam perut tu, yang dah keluar, yang dah terpenyek. Tu maksud dia. Jadi ada darah. Darah apa? Darah kutu anjing. Ada dekat kain orang yang nak semayang ataupun orang sedang semayang, ataupun orang nak semayang. Lebih tepat nak semayang, bukan tengah semayang, nak semayang. Sebelum kita teruskan, kenapa bagi contoh kutu anjing? Dalam banyak-banyak kutu, dia bagi contoh kutu anjing. Bagilah kutu lain. Kalau nak bagi kutu, kalau nak serangga, banyak serangga lain. Bagilah contoh serangga lain, cicak ke apa ke. Kutu anjing juga. Apa tujuan bagi contoh ni? Ni umpama je, bukan semestinya kutu anjing. Umpama je. Kenapa nak, apa tujuan bagi contoh kutu anjing? Kutu babi ke? Kutu babi ke? Samalah. Kerana nak menggambarkan kutu anjing. Anjing tu dinamakan kutu anjing sebab dia ada dekat anjing. Dia selalu berada di anjing. Walaupun kutu anjing ni minum darah anjing, isap darah anjing, dia tak jadi anjing. Kan? Kita makan lembu, kita tak jadi lembu. Tak. Okey, tu satu nak cerita. Bila kutu ni makan darah, minum darah, isap darah anjing, dia tak jadi anjing.
Habis tu kata kutu anjing, kita nak nisbahkan aja. Panggil kutu saja pun boleh. Kutu, boleh dah. Kutu yang kat mana? Dekat anjing, boleh je. Tapi nak lebih ni kita kata kutu anjing. Anjing tu sekadar nak sebut aja. Dia tak ada kena-mengena pun dengan anjing. Tak ada kena-mengena dengan anjing. Tu satu. Nak tujuan dia bagi tahu kutu anjing, nak bagi tahu kutu dan anjing dua yang berbeza. Walaupun kutu ni telah makan itu anjing, kan? Minum lah dihisap darah dia. Yang kedua, dia nak beritahu bila kita ataupun apa-apa dah makan, dah minum, dah hisap, telan, itu kita punya. Bukan yang tuan asal punya, bukan. Kita minum susu lembu, susu tu jadi kita punya dah, masuk dalam perut sebab kita dah minum. Dia bukan tuan punya, dia bukan lembu dah sebab kita dah minum. Jadi kalau keluar balik, kita panggil kita punya. Kita punya, keluar kat mulut ke kat mana pun kita panggil kita punya dah. Tapi asal usul lembu punya. Macam tu juga nak bagi tahu darah yang dihisap dekat anjing, kutu yang menghisap darah anjing, darah tu bukan darah anjing dah, darah dia, darah kutu. Sedangkan darah anjing mughalazah. Bila dihisap jadi dia punya. Maka kita tak boleh kata darah tu mughalazah, sebab telah dihisap oleh kutu. Tapi kalau tak dihisap oleh kutu, dia mughalazah. Asal usul je kita tak payah. Sebab bila dah masuk, dah makan, jadi kita makanlah ayam pun, ayam tu ada protein, akhir sekali jadi daging kita. Daging tu bukan kita, ni bukan ayam, ni kita dah. Dah kita punya dah, walaupun asal usulnya ayam. Jadi macam tu lah juga, bila masuk je darah tu ke dalam mulut atau ke dalam badan kutu, darah tu kita tak nisbahkan dekat anjing dah, kita nisbahkan darah kutu, darah pacat isap darah. Walaupun diisap jatuh. Lepas tu diisap tu kita dia penyek orang. Bila dipenyek orang, lepas tu poin dia, darah tu walaupun sekejap je, darah tu kena kat baju. Poin dia kat situ kan? Sama. Poin dia kat situ sama. Itu adalah darah kutu. Bukan darah anjing dah. Bau tu masih bau sama darah. Dan tu memang bau dah. Itu lain pula. Dia ada satu lagi. Kaedahnya, bila dia dah masuk badan, dia dah kita makan, dia keluar masih lagi ada rupa asal. Itu tak boleh. Itu bab lain pula. Itulah kata, masih lagi ada sifat-sifat anjing tadi dekat darah tu. Itu darah anjing. Itu bukan darah kutu. Sebab sifat dia tu ada lagi. Sebab tu nak bagi contoh tu. Kalau sesuatu telah masuk badan kita ke badan binatang ke, dia keluar macam rupa asal lagi, sifat asal lagi, itu tak jadi dia punya, itu jadi asalnya juga. Macam bagi contoh, kita pernah bincang sebelum ni, tersalah makan hamburger original babi kan, dekat atas kota terbang. Ingat kita cerita benda tu lama dah kot, beberapa tahun lepas kan. Dia makan atas kota terbang, tengok hamburger, burger dia makan rupanya babi kan. Lepas tu dia turun, baru tahu tu babi kan. Adakah dia wajib basuh mulut dia? Wajib. Mana-mana yang kena sos-sos tu wajib basuh dengan air tanah. Sebab dia makan. Tapi tu bukan kita nak bincang. Adakah dia wajib basuh perut dia dengan air tanah? Golek? Tak wajib. Okay. Dia pun keluar buang najis. Bila dia buang najis, keluar najis. Adakah wajib basuh dengan air tanah dia punya punggung? Tak wajib, sunat aja. Maksudnya tak nampak pun tak apa. Tiba-tiba keluar tu hamburger. Seketul, tak hancur. Wajib basuh punggung. Wajib basuh punggung, memang wajib basuh. Wajib basuh punggung dengan air tanah. Sebab dia keluar masih lagi sifat asal. Tapi kalau keluar najis, tak wajib. Jadi sama lah. Yang keluar daripada binatang tadi masih lagi ada sifat asal. Itu kita kena nisbahkan yang asal juga. Yang tadi kalau katalah sikit sangat, kita boleh kesan tak bahawasanya ada sifat-sifat darah anjing lagi. Jika ada, memang anjing punya mughalazah. Mughalazah. Yang dicerita ni secara umum, boleh kita kata ada kutu anjing, kutu babi ke kutu anjing, tiba-tiba ada kat kita pak ke apa ke, kita penyek ke, tiba-tiba ada darah. Tu
Kita tak tahu bila dihisap, berapa lama dihisap, tak tahu. Dan sifat-sifat anjing, pernah tahu? Darah anjing rasa macam mana? Bau macam mana? Tak tahu, memang tak ada. Jadi tengok, maka yang itu yang dimaksudkan dengan kutu punya. Itu dia maksud kutu punya. Warna merah. Itu tandanya. Kalau dah tahu macam tu, tahu macam tu, dan kita pun pasti, kena pasti. Adakah sifat merah tu bukan sifat yang sebenarnya? Sifat merah tu sifat darah anjing. Itu asal. Kalau lama sikit dia jadi pekat. Kan macam tu kan? Maknanya kalau tak macam ni. Kalau lah kita ambil kutu tu, kita tengok merah macam baru, tu tak boleh. Dia mana boleh main gagak? Tu tak jadi. Ini cerita tadi. Pap dia hisap darah anjing. Pop dia jatuh. Kenyek. Lepas tu pula, masih lagi kita boleh kata darah tu darah kutu ke darah anjing? Tak boleh kata lagi. Secara umum tu darah kutu dah. Tiba-tiba, ini anjing, kesan apa? Sifat-sifat anjing ada lagi ni. Masa tu baru bertukar jadi mukhalafah. Tapi kalau lah kita dah jumpa tah mana anjing ke mana, kutu ke mana, tengok kenyek kutu anjing, ada darah. Darah tu terang. Darah tu terang, bukan darah pekat. Darah tu cair lagi, macam baru. Macam je baru. Mana nampak anjing? Tak nampak anjing? Entah. Tak ada. Nampak anjing? Tak ada. Ini kira darah kutu. Dia spesifik tadi. Memang kita ada beberapa bukti bahawasanya dia baru, dan bukti pula sifat dia merah pula, merah macam baru. Dan pula tu bau ada bau. Baru tu jadi. Nampak? Nak kata darah tu darah anjing, punyalah susah. Kena kata darah kutu. Okey. Sama macam najis tadi keluar najis. Macam hamburger ada lagi ke? Tengok betul-betul hamburger ke benda lain ni? Tengok betul. Macam ni. Tak tahu nak main najis, main lah. Macam tak ada. Dia kena yakin memang hamburger tu dia macam ni. Keluar pun macam ni bentuk. Okey. Itu adalah mughallazah. Maka bersyukurlah kerana Allah tak bagi dia hadam kat dalam perut dan tak jadi darah lagi. Walaupun tak berdosa lah, dia tak sengaja. Dia kena detail kat situ. Okey. Tujuan dia pengarang bagi contoh kutu anjing nak bagi tahu walaupun kutu isap darah anjing, itu dah jadi kutu punya. Kerana kita tak boleh nak yakin 100%, kerana kita yakin dia isap darah anjing, tapi bila diisap dah jadi dia punya. Darah tu dah jadi darah dia punya, kutu punya saja nak bagi. Sedangkan boleh je bagi contoh lain. Kalau dia bagi contoh kutu kucing, orang akan tanya, kalau kutu anjing macam mana? Kalau dia bagi contoh kutu anjing pun dimaaf. Ada yang kata dimaaf nantilah, sebab tu dah terkhilaf, dimaaf. Okey. Kalau kutu kucing, tak payah tanya. Kalau kutu lembu ada kutu? Tak tahu. Kutu apa? Kalau kutu yang lain-lain lah. Kalau kutu ayam ada kutu? Apa? Binatang-binatang yang halal lah. Kutu harimau ke? yang bukan binatang yang mughallazah. Tak payah tanya. Kutu anjing pun dia maaf. Tak payah tanya. Sebab tu dia bagi contoh yang maksimum. Kutu anjing. Sebab dia tak nak dengar. Kalau yang ni. Kalau dia bagi contoh yang lain, orang akan tanya kutu anjing, kutu babi macam mana. Dia lebih lagi, kutu babi masuk cerita Piramli. Lagi orang tanya kutu babi tu macam mana? Yang batal air semayang tu. Kena kutu babi tak batal air semayang. Okey. Malah kalau dia ada kat badan tengah semayang pun tak batal semayang. Jadi cerita tu perlu dibetulkan. Tahu tak cerita apa? Yang dia ketuk tek tu dia mengintai tu. Piramli. Okey, dan badan, disambung lagi. Ada darah dekat, umpama ada darah, dekat seseorang itu. Darah dekat seorang. Tujuan sebelum tu. Tujuan dia bagi tahu kutu anjing ataupun darah yang lain, tujuannya dia nak bagi tahu darah ajnabi dia panggil, bukan darah dia. Bukan darah tuan semayang. Sebab kalau darah tuan semayang dia ada hukum lain kat bawah nanti. Sebab tu dia kata umpama, kenapa tak kata umpama darah sendiri, darah dia sendiri sikit. Kenapa dia kata umpama kutu anjing? Yang pertama sebab tadi, yang kedua dia nak bagi tahu bukan darah tuan.
yang tengah semayang, bukan darah yang lain. Kita kias lah, darah ayam, darah apa, darah lain lah, darah lain. Dia panggil darah ajnabi, darah yang lain. Itu tujuan. Habis tu kalau darah sendiri banyak pun dimaaf. Itu akan bincang nanti. Banyak mana pun dimaaf, meleleh-leleh pun dimaaf. Ini darah yang bukan dia punya. Itu tujuan dia bagi umpama kutu tadi. Kemudian dan badannya basah. Setiap satu kita nak kena syarah panjang sebab dia ada maksud. Dan badannya basah. Kenapa dia bagi tahu badan basah? Adakah berbeza badan basah dan badan kering? Ya, berbeza. Hukum akan berbeza apabila sesuatu najis, kalau contoh dalam bab ni darah, terkena air ataupun cecair yang cair, hukumnya terus berbeza. Terus berbeza. Jadi kalau kata ada darah dan badannya basah, bila badan basah, maksudnya ada air, kena darah, jadi darah tu jadi lagi banyak lah. Ialah darah campur air, darah cair, jadi lagi banyak dan mungkin mengalir. Sebab tu hukum dia berbeza. Okey, maka bila badannya basah, maka kata Syekh Mutawalli harus dengan maksud sah semayang. Kalau dia semayang sah. Okey. Dan kalau dia nak pakai saja pun tak ada masalah. Kalau dia nak pakai ke, kalau bukan semayang pun tak ada masalah. Kalau semayang pun tak ada masalah. Dan kata Syekh Abu Ali Al-Sanji, tiada harus, tak boleh. Kalau dia tak campur dengan air, no problem. Dia maaf sebab sikit darah tu. Kalaulah bercampur dengan benda lain, benda asing, air ke, termasuk peluh, tak maaf dah. Kat situ khilaf dia. Okey. Kenapa? Tiada harus, kerana tiada hajat kepada melumur najis itu kepada badannya, kerana tiada hajat. Macam mana nak terang bahasa sekarang? Kerana tiada hajat kepada melumur najis itu kepada badannya. Kerana apa hal pula nak tiba-tiba campur dengan air? Yang dimaafkan darah je. Tiba-tiba cerita campur air lagi banyak pula tu. Tu maksud tiada hajat tu. Apa pula tiba-tiba campur dengan air? Campur dengan air dia jadi lain dah cerita. Macam tu lah bahasa mudah. Tiada harus kerana tiada hajat. Tak ada kena-mengena pun air tu dengan darah. Yang dimaaf darah, tiba-tiba kena pula. Darah tu kena dengan yang tak ada kena-mengena, iaitu cecair, iaitu air. Lagi banyak. Tu tak maaf dah. Sebab tak ada cerita, tak ada kena-mengena pun dua benda tu. Melumur najis itu kepada badannya, dan dengan dia dijazamkan, dan hukum tadi disokong, disokong oleh Muhib At-Tabari. Maka kuatlah pendapat tu. Dan boleh habis kat situ. Kemudian ada lagi penerangannya tentang cerita tadi. Kenapa Syekh Mutawalli kata harus, Syekh Abu Ali Al-Sanji kata tak harus? Pasal pula tak harus tu maksud tak boleh. Kalau kena air tak dimaafkan. Okey. Muhib At-Tabari tu pula setuju. Okey. Apa ceritanya? Meh dia nak beritahu. Dan boleh ditanggungkan maksud yang boleh ditanggungkan maksud sebenar. Kalam yang pertama, kalam perkataan Syekh Mutawalli, iaitu harus, boleh walaupun kena air, walaupun darah tu kena yang lain, cecair lain, atas barang yang apabila adalah basah itu dengan sebab air wuduk atau mandi yang makhluk. Yang kata harus tadi tu, kalam yang pertama Syekh Mutawalli kata boleh walaupun kena air. Dia kata kena air tu air wuduk ataupun air mandi yang makhluk, yang ada syarak lah, yang dikendaki, mandi wajib, mandi sunat. Ada sebab mandi syarak, dia panggil mandi syarak. Jadi bila dia kena wuduk dan dia kena mandi, kalau mandi tu mandi syarak, sama ada wajib atau sunat mandi tadi. Jadi bila macam tu ada pula darah sikit tadi, ada pula darah sikit, kerana masyaqqah memelihara daripadanya. Susahlah nak buat macam tu. Padahal basuh aja. Ni biar kalau ulama bincang, kita bincang sekali. Kalau kita kata Allah basuh je lah sikit je pun, itu kita punya pasal. Kita macam tu. Ulama tidak, dia tolong untuk selesaikan masalah fiqh tu. Yang tadi tu tasawuf. Allah
setitik dua titik darah, pergilah basuh. Tu tasawuf. Fiqhnya sampai ke detail, di sedetail-detailnya. Sebab fiqh ni sah batal, halal haram, boleh tak boleh. Tasawuf ni mana yang lebih baik. Jangan susah-susahkan nak ibadah pada Allah lagi. Kenapa nak? Itu bab lain. Ni bab fiqh. Jadi masyaqqah sukar untuk memelihara. Lepas ni nak ambil wuduk, dekat baju ada darah sikit yang tadi. Takkanlah tak kena air wuduk tu dekat tu. Nanti kalau nak mandi sunat ke nak mandi wajib, tak kenalah badan duk basah-basah lagi pakai jubah, kenalah. Kan menyusahkan. Kerana tu dimaafkan juga kata Syekh Mutawalli. Ditanggung situ. Seperti barang yang jika adalah basah itu dengan peluh pun sama. Peluh kan dah dapat peluh. Kena bila peluh tu dia bahan cecair asing. Kena pula darah sikit yang maaf tadi. Maaf jugalah peluh macam mana. Payah nanti susah. Jadi Islam tu susah pula. Maka dimaafkan kerana masyaqqah, kerana kepayahan. Dan ditanggung kalam yang kedua itu atas yang lain daripada demikian itu. Yang kata tak boleh, Syekh Abu Ali Al-Sanji kata tak boleh. Dia ni nak cuba harmonikan dua. Kenapa ulama ni kata boleh? Kenapa ulama ni kata tak boleh? Dia nak harmonikan. Yang kata tak boleh dan ditanggung akan kalam yang kedua, pendapat kedua yang kata tak boleh, itu atas yang lain daripada demikian itu. Air lain, air hujan, air bukan air wuduk, bukan air mandi syarak, bukan peluh. Tiba-tiba ada air. Bila ada air, dia tak susah. Engkau kena air lain. Tapi kalau wuduk, mandi wajib, peluh, itu menyusahkan kalau suruh basuh juga. Sebab tu dia kata harus. Dia nak ni apa? Dia bukan nak pelagakan lagi. Dia nak baikkan. Macam itulah, ditanggung tu. Ini maksud dia. Sebab tu nampak macam pertentangan dua ulama ni. Diorang tak gaduh pun. Tak, tapi maksud ni macam ni, maksud ni. Maksud ni air tu, air wuduk, air mandi dengan peluh. Yang ini yang kata tak boleh tadi, air selain daripada tu lah. Ditanggung kan. Kat sini kita dapat belajar. Kita dapat belajar sesuatu. Iaitu jangan duk laga-laga kan. Kalau boleh harmoni kan. Ramai orang kat Facebook sekarang kerja laga orang. Ambil video ni. Tengok. Ustaz ni cakap lain. Bergaduh. Kat bawah tu sedangkan yang ini cakap, yang soalan dia adalah konteks soalan dia tu. Soalan tu kadang-kadang tak dengar pun. Tapi adalah konteksnya. Yang ini soalan lebih nampak macam sama, tapi cerita lain pula. Konteks lain dia panggil. Jawapannya mungkin berbeza. Tengok dia gabung dua ni. Cantik letak. Lepas tu kat bawah tu semua nasi tambah. Sama belacan semua ada kat bawah. Tanggunglah jawab. Tanggunglah ke akhirat ni beraturlah panjang. Kita tengok yang makanan viral-viral ni pun tepuk dahi. Kalau aku bayar RM100 pun aku tak nak beratur. Bukan nak, ini kan nak perhabis duit sanggup beratur panjang. Kita kata gitu lah. Bagi orang yang tak suka lah. Yang tak suka ni panjang beratur. Kenapa nak bagi duit dekat tokai kedai? Sebab sedap sangat, viral sangat. Kita yang tak suka ni kata, aku bukan kena keluar duit. Kalau bagi duit pun aku tak nak beratur. Panjang macam. Contoh gitu kan. Cuba bayangkan dekat barang masyarakat nanti beratur nak settle. Tak boleh masuk syurga lagi. Walaupun dia dah syurga tak boleh masuk lagi. Settle dulu. Beratur panjang lah kan. Komen main juta-juta, ratus-ratus ribu sekarang ni. Komen kat bawah tu macam-macam. Dia tak ada kena-mengena pun. Kasih tambah. Beratur lah panjang nanti. Next. Okay, kau berapa? Malaikat kata ini. Okay, bayar. Bagi pahala. Banyak dia dapat pahala. Tu orang yang banyak free dapat. Next. Timbun. Pahala tu. Buat apalah hai. Benda yang kita tak ada kena-mengena, kita sibuk. Kesan sampai akhirat ni. Baiknya dia ni, dia tolong harmonikan. Ulama ni kata boleh kalau kena air. Ulama ni kata tak boleh kalau kena air. Yang ini kata kena air boleh sebab air tu air wuduk, air mandi dan peluh. Jadi dia akan menyusahkan kalau kata tak boleh. Maka harus kerana masyaqqah, kerana sempit. Idza daqal amru ittasa. Bila satu-satu kaedah tu, pekerjaan hukum tu terlalu sempit, dia jadi luas. Bila dah luas, sempit balik. Okey, yang ini dia kata tak boleh tu, dia kata secara umum, air hujan, air terpercik. Jadi kalau macam tu, tak adalah masalah, tak adalah masyaqqah kat situ. Memang tak maaf lah. Nampak? Baik dia. Dan sayur gear, tambah lagi. Dia tambah lagi. Dan sayur gear atau sayur gear ni boleh kita kata, dan semoleknya ataupun boleh juga ditambah
Dan bahawa dihubungkan air wuduk itu, panjangkan lagi. Bukan air wuduk, air mandi dengan peluh aja. Kasih panjang lagi, tengok. Nak bagi mudah lagi orang. Air wuduk, dihubungkan air wuduk tu, tambah lagi, panjangkan lagi itu air yang gugur tatkala minum atau makan. Air minum pun, air minum ni boleh kita kata macam tak susah pun. Air wuduk tu susah juga. Air minum ni tak ada kena-mengena pun. Masukkan sekali. Kalau tertumpah air yang minum ataupun daripada makan, terkena darah tadi, maaf juga. Dia nak luaskan lagi. Bukan sekadar 3 tu je, tambah luas lagi. Intaha iqna. Ambil daripada kita iqna. Petik daripada kita iqna. Saya dah sebut intaha sebelum ni kan. Kenapa ustaz baca intaha sedangkan dalam kitab Rumi dia tulis alif ha iqna. Dalam kitab Jawi pun sama juga, alif ha. Alif ha tu singkatan daripada intaha. Intaha macam singkatan macam apa, ETC kan. Kalau bahasa Melayu DLL DSB kan. Jadi intaha. Intaha tu maksud apa? Intaha tu maksud sekarang ni pengarang kita dia ambil daripada kitab lain sikit, 1-2 baris. Apa dia panggil petikan. Petikan dia petik daripada kitab lain, iaitu iqna. Ambil, letak kat kitab dia sikit. Lepas tu dia kata, berkata Muhib At-Tabari. Macam ni dia tahu? Dia petik kitab lain, dia ambil sebiji-sebiji, dia tak ubah sebiji-sebiji, dia letak dekat kitab dia sikit. Dia nak untuk menyokong pendapat dia tadi. Dia letak. Lepas habis je yang dia petik tu, dia kata intaha. Maksudnya apa? Dah cukup. Apa dia panggil? Dah tak petik dah. Sini last. Lepas pada ni bukan petikan daripada kitab tu, lepas pada ni aku sendiri. Aku punya perkataan pula. Sebagai amanahnya para ulama terdahulu dengan ilmu. Dia kalau dia tak tulis intaha pun okey je. Orang akan anggap hebat dia ni. Padahal bukan dia petik. Dia ambil kredit daripada yang lain. Ini dipanggil apa? Jenayah. Apa? Saya dah lupa dah. Dia ada nilai nilai. Kalau kita tulis apa-apa dia ada nilai. Dia bukan macam mana kita tulis semua orang boleh ambil. Tidak. Macam hak cipta tu lah. Hak cipta, dia ada hak cipta tu. Dia bukan main kita boleh copy paste saja tanpa kita dengan tujuan kita copy paste, tujuan nak bagi tahu seolah macam kita punya. Tak boleh. Tak boleh. Jenayah juga tu. Jenayah. Jadi bila macam tu nak bagi tahu amanahnya dia. Dia kata. Orang lain kata, dia kata orang lain kata. Dia tak kata orang lain kata tapi jadi dia punya. Tidak. Dan kata Rashidi. Saya dah sebut awal sebelum ni kan. Bila ada dan kata, itu istilah lain apa, kata kill ataupun kalau bahasa Inggeris dia panggil hearsay. Ada setengah dia diriwayatkan. Ada juga kata sebahagian ulama, boleh juga. Ada dengar-dengar, boleh juga. Ada terdengar kan. Tapi kalau itu kalau dan kata. Bila sebut dan kata tu maksudnya, atau bahasa lain, pendapat bukan pendapat mu'tamad. Pendapat tu mungkin dhaif. Mungkin pendapat yang kedua. Sebab tu kita dan kata. Dan kata Rashidi. Dan dihubungkan dengan air bersuci wuduk itu dengan air mawar. Tengok. Dia besarkan lagi. Bukan air wuduk ajalah yang kena darah tadi tu, maka dimaafkan. Bukan air wuduk, apa tu air mandi. Bukan air mandi saja. Memanglah air wuduk maaf, air mandi maaf. Kalau ni masyakkah kan, kesusahan. Peluh pun kata boleh nak elak. Maaf, bukan tu aja. Tambah lagi air yang ketika minum gugur, tengah minum terkena, itu pun maaf sekali. Tengah makan terkena, maaf sekali. Kerana hukum asal tak maaf. Hukum asal tak maaf. Darah yang terkena dengan cecair lain tidak dimaafkan. Tu hukum asal. Okey, yang ini dia maaf. Okey, lepas tu dia kata dihubungkan lagi, kita panjangkan lagi air bersuci tu, air bersuci wuduk tadi tu dengan air mawar. Air mawar dia cecair, maka air tu terkena darah tadi, maaf juga.
Dia panjang lagi. Banyak lagi lah boleh. Kerana bahawasanya alasan dia dimaksud pada syarak. Dimaksud ada syarak tu macam ada nilai syarak. Ada nilai syarak. Istimewa pula dia nak bagi hujah pada segala waktu yang matlub, waktu yang dikendaki, waktu yang ada nilai juga. Air mawar tadi, air mawar yang digunakan pada waktu yang ada nilai. Bila guna air mawar waktu yang ada nilai, dia bagi tahu. Seperti hari Jumaat dan dua hari raya. Hari Jumaat dan 2 hari raya kan sunat wangi-wangi. Orang dulu dia tak pakai spray-spray ni, perfume macam pelik-pelik ni. Dia pakai air mawar. Jadi air mawar kita masukkan dengan perfume. Jadi kalau darah dimaaf, kena air secara umumnya tak dimaaf. Tapi kalau kena perfume dimaaf. Darah dimaafkan juga. Sebab apa? Perfume tadi lebih-lebih hari Jumaat dan hari raya dia ada nilai syarak, kan sunat wangi-wangi. Faham poin dia nak bagi tahu ni. Kadang-kadang orang yang tak suka sangat ni, tak suka detail-detail sangat, dia sekabut lah. Dia nak yes not right cukup, tak mau fikir-fikir. Tak apa lah, ambil lah yang tu. Ambil lah. Boleh? Boleh dah, telinga. Tapi ada orang dia nak lagi, dan dia nak faham kenapa ulama ni kata boleh, kenapa ulama ni tak ada kata tak boleh. Quran ada satu, Nabi ada satu, Allah itu satu. Tapi apa hukum ratus berbeza. Kenapa umat Islam ni asyik kerja berbalah je ke, asyik salah-salah? Nak faham. Kenapa ada 4 mazhab? Satu lah, Nabi pun ada satu, tiba mazhab pula boleh ada 4. Sebenarnya bukan mazhab 4, mazhab ada berapa ratus tak tahulah. Mazhab 4 tu yang masyhur, yang sampai kekal sampai sekarang. Dulu lagi banyak mazhab. Kenapa jadi macam ni? Kenapa? Nak faham. Sikit-sikit faham lah. Faham daripada cerita ni kita faham. Oh, kita baru faham. Kalau tidak kita pandai bercakap lah. Kita ikut Al-Quran dan Sunnah kerana Allah satu, Nabi satu, Quran satu, hadis pun satu. Maka satu je, tak ada mazhab-mazhab, semua ikut. Dia kata jadi pelik lah. Sebab apa? Kita tak belajar detail-detail. Kalau belajar detail, patut pun ada 2, 3, 4, 10 pendapat. Sebab tu kena sikit slow. Tetapi iaitu okay. Jadi hari Jumaat dan hari raya dia ada cecair lain yang ada nilai, iaitu air mawar, air bau lah kita panggil, air bau ni, perfume. Kena darah tadi dimaafkan juga. Maksudnya darah tu dimaaf, okay? Darah yang sikit tadi, darah kutu anjing tadi kan. Tetapi iaitu tu bahasa lain, malahan terlebih aula dengan dimaaf daripada banyak yang tersebut itu. Ini lagilah dimaaf lagi berbanding dengan air wudu, air mandi. Sebab dia sunat berwangi-wangi ni, lebih lagi lah dia kata. Dia semua nak bagi alasan aja. Kalau kita nak ambil perfume ataupun air mawar, air wangi pun kalau kena pun maaf juga. Tu lah nak ambil. Sambung lagi. Intaha, berhenti lagi. Ni Rashidi kata tadi, dan kata Rashidi habis kat situ. Yang ni pula kata lain pula. Betul, intaha tu penting. Hasyiah Fathul Mu'in salah satunya apa? Yang Talibin, syarah dia. Dan tersebut dan kata Rashidi di dalam kitab Hasyiah Fathul Mu'in tu maksud intaha Fathul Mu'in. Jadi makna Rashidi tu kata dalam kitab Hasyiah Fathul Mu'in, dan tersebut di dalam Hamish Iqna'. Kita Iqna' pula dihubungkan, tambah lagi. Dihubung tu tak cukup air wudu, air tadi, tambah nak memudahkan lagi. Dihubungkan pula dengan air mandi kerana bersih badan dan kerana bersejuknya. Kata dalam kitab Iqna' pula ditambah lagi, air yang tak ada nilai syarak pun dimaaf juga. Tadi air yang hanya ada nilai syarak, sebab tu dia kata apa? Matlub tadi. Jadi kalaulah dia mandi sebab nak sejuk, bukan bila mandi nak sejuk tak sunat. Mandi sunat tu baru yang dimaafkan, kena air mandi sunat atau mandi wajib atau wudu. Tapi kalau mandi saja-saja, mandi sejuk, itu tak ada nilai syarak. Dia kata yang tak ada nilai syarak pun maaf juga. Lagi luas. Maksud mandi bersih badan dan kerana bersejuk, dia tak ada nilai syarak kat situ. Okey, habis membeningkan kepala. Mari kita tengok mas'alatun. Kasih lagi pening. Dia bukan pening, dia banyak poin, banyak benda. Kalau tak nak ambil, tak payah nak ambil kan. Ambil yang tu. Jikalau seorang menanggung ia akan
Jikalau seorang menanggung ia akan kain darah kutu anjing. Menanggung pula. Tadi pakai, ini tanggung. Maksud tak pakai. Apa dia yang kita tak pakai? Rida. Kita tak lama pakai, tapi Melayu bagi pakai tak? Tak pakai rida ke? Tak bawa rida ke? Rida ni dia tak pakai, dia letak macam ni. Pakai? Kalau letak macam ni nampak macam pakai juga. Kalau letak sebelah, kalau macam kepiah kita bagi pakai, kan? Kepiah kita bagi pakai sebab dia masuk serelum tu, masuk. Kalau itulah serban yang kita letak tu kan, mengenakan apa tu dia, kalau sebut pakai dia macam tak apa, tapi maksudnya pakai lah juga. Sebab tu dia kata menanggung. Yang masuk menanggung ni yang bukan pakai baju, pakai seluar. Melayu pun rasa pakai juga kan. Bawa macam tu. Habis apa? Dia letak tadi. Letak dekat sini. Dia panggil apa? Apa? Memakai lah juga, tapi dia tak istilahkan memakai, dia istilah menanggung. Sama je hukumnya mana? Menanggung. Yang mana dekat baju dia, kain dia tak ada darah kutu tadi, darah sikit darah kutu anjing tadi. Yang ada dekat ridak dia. Kalau kita kata samalah. Okey. Dia nak bagi dan jikalau seorang menanggung ia akan kain darah kutu anjing atau dihampar dan disembahyang atasnya, dihampar sejadah ataupun apa-apalah yang kita buat hamparan kat situ yang ada kutu anjing. Bila disebut dan disembahyang atasnya, hamparan tadi bukan semua tau. Hamparan tadi yang apabila kita berdiri, kita duduk dan kita sujud kena tempat tu, itu maksud dia, atau dihampar. Kalau sejadah kat sini ada sejadah, kita sujud kat sini, tepi ni ada darah, itu tak masuk dalam kita punya cerita. Sebab bukan ada darah, ada babi duk lepak tidur situ pun sah. Jangan pegang yang sentuh dia je. Ini sejadah. Anak babi pink lagi, pink kara duduk tepi je. Kita sengit sikit, subhanallah, ada tepi ni, tu tak ada timbul persoalan pun, sah semayang walaupun dia duduk atas sejadah. Yang ini atau dihampar dan disembahyang, maksudnya bila kita duduk, kita berdiri, tapak kaki kita tu, yang itu darah ada kat situ. Ataupun ketika kita duduk, kena bahagian lutut kan. Kalau kain kita lah tepi-tepi sikit. Bila kita sujud, dahi, tepat tangan, tempat yang kena-kena dengan baju, tu maksud tempat semayang. Kalau orang perempuan lagi banyak. Orang lelaki mungkin 30% je dia panggil tempat sembahyang. Sejadah tu bukan tempat sembahyang semua, 30% je bagi orang lelaki. Kalau lebih-lebih pun 40%. Bagi orang perempuan berapa persen? 90. Malah lebih, silap 120. Sebab apa? Kain dia tu kan sampai keluar sejadah. Kain keluar. Walaupun keluar daripada sejadah, tepi tu dia panggil tempat semayang juga. Hamparan untuk semayang juga. Jadi bila sebut hamparan untuk semayang tadi, yang kena dengan dia ketika berdiri, duduk dan sujud, itulah hamparan. Yang tak kena, dia tak dipanggil hampar walaupun itu sejadah kita. Okey? Apa cerita ni? Jangan lupa cerita pasal ada darah kat situ. Ada darah tempat sujud, tempat duduk tadi. Darah apa ni? Darah kutu anjing. Okey. Dua cerita. Atau 3 cerita pula. Kita lama memang dia suka atau sekali dia jawab. Kitab sekarang tak? Buku sekarang tak? Tulis 1, jawab. 1, jawab. 2 kan? Jawab. 1 soalan, 1 jawab. Dulu tak? Jika atau lepas tu dah lupa dah. Jawab yang mana pun tak tahu dah. Kena pandai kembalikan marker tu dekat jika yang mana. Itulah seninya kitab turaf. Tu seni. Bukan boleh baca saja, tidak. Atau yang ketiga, dipakai akan dia atas kain yang lebih daripada kadar hajat. Dia tak perlu pun, tak ada kain tu pun sah semayang dia. Dia pakai juga. Contohnya jaket. Baju dah dekat dalam, dia pakai jaket. Jaket kalau tak ada pun sah. Ada dekat situ. Satu. Yang tak perlu. Kain dia panjang daripada ke kaki, panjang ni. Sampai ke belakang, macam orang nak kahwin tu kan. Orang Kristian nak kahwin tu kan dia pegang kan. Orang Melayu pun tiru juga pegang. Jadi bodoh pegang kat belakang tu, takut terseret. Buat panjang-panjang, lepas tu pegang. Buat panjang-panjang jadi majlis perbandaran lah, sapu habis semua. Lepas tu guna buat panjang, lepas tu pakai 5-6 orang kena pegang dia punya kain. Kain panjang tu ada kat situ.
Sedangkan kalau kita kerat, kalau tak ada kat situ pun sah juga sembahyang. Tu kain lebih. Ada kat situ macam mana? Ada apa ni? Darah kutu anjing. Maaf ke tak? Maaf ke tak? Nanti dulu tak jawab lagi. Tiga masalah. 4. Masalah keempat. Atau dibunuh akan dia pada kainnya atau pada badannya. Kita cerita tadi, darah tadi tu dia ada sendiri. Darah kutu tadi tanpa disengajakan dia memang ada kat badan. Yang ini pula dia bagi contoh, macam mana kalau bunuh juga dia? Oh, ada kutu anjing. Nah kau. Dah ada dengan sengaja. Ya? Atau dibunuh akan dia atau pada badannya, atau pada badan ataupun pada pakaian kainnya. 4. Atau dipicit akan kudelnya. Kudis lah, kudil ni. Orang tu panggil kudis, yang tu lah. Kan? Umpamanya. Ini cerita lain lah pula. Tiba-tiba je masa cerita lain. Ada jerawat tengah sembahyang. Serek. Tu. Yang itu kena baju. Okay? Ataupun kudis-kudis, garu keluar darah sebagainya. Okay? 4, 5 dah masalah. Tak jawab-jawab lagi. Dah lupa dah masalah pertama apa? Lupa dah. Apa? Jalan. Atau barang yang berpindah ia daripada segala darah, daripada tempatnya kepada tempat lain. Darah tadi tu sikit ada kat sini, tiba-tiba berpindah dekat paha. Dia pindah. Dia asal kat sini. Adakah dimaafkan? Yang asal kat sini maaf saya sebut tadi kan. Bila dia berpindah kena paha, itu bukan tempat dia. Okey? Dia pun soal. Lepas dah cerita sampai orang pening, adakah dimaaf atau tidak? Maaf ke tak? Apa benda? Dah lupa dah. Saya kena sebut balik daripada awal. Orang yang kena dekat kain yang bukan dia pakai, macam ridak macam tadi. Okay? Atau dia hampar masa dia semayang, ada dekat tempat semayang, kalau dia sujud tu kena. Atau kain lebih pada kadar hajat, ada kat situ darah. Kemudian dia dengan sengaja mengkeranyekkan binatang tadi sampai keluar darah, sengaja dekat badan atau kat kain. Yang seterusnya, dia picit umpama kudil, kutis, jerawat, batu sebagainya, kena darah. Yang seterusnya, asalnya darah kat sini, tiba-tiba pergi ke tempat lain yang tak ada kena-mengena pun dengan tu, tempat lain, peha ke kaki ke yang tak ada kena-mengena pun tempat asal. Adakah dimaaf atau tidak? Maka dijawab, jawab bahawasanya daripada yang demikian itu, jika sedikit pada uruf dimaaf, jika banyak maka tak maaf. Maaf jugalah. Jika sikit dimaaf, jika banyak tak dimaaf. Yang tadi pun sama. Kalau darah kutu anjing tadi yang kena badan, sikit dimaaf, banyak tak maaf. Sikit banyak saya dah bahas dah sebelum ni. Sikit banyak untuk paling masyhur sekali sebesar 10 sen ke bawah sikit. 10 sen ke bawah sikit. Dah sebut dah sebelum ni kan? Dah. 5 sen lagilah kecil. 50 sen ada pendapat mengatakan 50 sen, tapi pendapat tu bukan yang muktamad lah. Yang paling masyhur adalah 10 sen. Ke bawah kecil. 10 sen ke atas besar, banyak. 50 sen 10 sen lama ke 10 sen baru? Tu masalah kat tu. 10 sen lama ni, 10 sen lama ke tu? Bukan 10 sen baru dia kecil sikit. Oh payah tak. 10 sen baru macam 5 sen kan? Macam 5 sen lama tak? Besar sikit. Payah. Sah nak cakap duit berubah-ubah. 10 sen. Yang saya ingat 10 sen asal, 10 sen lama, besar jugalah. 10 sen, 20 sen, lepas tu 50 sen yang besar kan, yang dulu tu, yang ada gambar parlimen kan? Gambar parlimen. Yang sekarang ni saya pun tak tahu lah macam mana, tak pernah tengok apa, nasib bertukar je. Okay, besar 10 sen ke bawah kecil, 10 sen ke atas banyak. Ada pendapat lain besar 50 sen. Ada pendapat lain besar 2 jari. Ada pendapat lain besar tapak tangan. Sikit, besar tapak tangan ke bawah sikit. Besar tapak tangan ke atas banyak. Ada mazhab lain, tadi pendapat mazhab Syafi'i semua tu, tapi dhaif lah semua. Mazhab lain bukan banyak, sehingga nampak apa dia panggil? Basah. Tu banyak. Nampak macam apa panggil? Beladung, bukan beladung. Beladung banyak sangat macam basah, berjeruk. Berjeruk. Lupa nak cari ayat tu lah. Berjeruk baru banyak. Setakat tak nampak berjeruk lagi tak banyak. Tu mazhab lain, mazhab lain. Mazhab lain. Kalau banyak mana darah ni, besar ni.
Berjeruk lah nampak. Tak berapa nak berjeruk sangat. Jeruk atau berjeruk lah. Maka sikit lagi. Tu mazhab lain. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i banyak pendapat tadi. Seposen apa? Yang paling masyhur seposen. Dia ambil daripada mana? Ingat tak? Dah sebut dah sebelum ni. Mana ambil hujah? Besar 2 jari. Mana ambil hujah? Yang tu dulu. Ni senang kan? Mana ulama ambil hujah besar 2 jari, ke bawah sikit, 2 jari ke atas banyak? Dia berikan. Tak sebut sini? Tempat lain lah. Rasa macam kat sini, rasa macam kapet biru. Rasa tempat lain. Istinja. Settle. Seorang jawab cukup. Yang lain tak tahu apa benda, pandai-pandai cari. Maknanya saya dah cerita. Dia ambil daripada istinja. Besar lubang bukan lubang, dubur tu besar tu. Seposen yang dimaafkan ketika istijmar. Faham tak? Kalau tak faham kena tengok yang lepas. Dia ambil, jika dia dimaafkan tanpa basuh, ini kan pula setakat darah lagi dimaafkan. Okey, berapa dah? Mana tempat dia berhenti ya? Okey. Allah, banyak sangatlah ni. Macam mana Juan? Ini nak cerita pula pasal yang tadi tak habis lagi. Dia kata kat sini berpindah. Pendapat yang pertama, berpindah tu dimaafkan jika sikit. Maksudnya daripada sini tiba-tiba pindah dekat paha. Maafkan kalau sikit. Kalau sikit. Okey, dia nak cerita yang lain pula. Dia nak cerita pasal berpindah sahaja. Panjang ni, cerita pasal berpindah saja. Dan murad dengan tempatnya itu, yang kata asal tempat ni berpindah tu, barang yang ghalib mengalir dan menitik kepadanya. Maka apabila mengalir darah daripada pahanya kepada lututnya, maka iaitu tempatnya bersalahan. Ini cerita pasal darah sendiri pula. Bukan cerita darah kutu anjing. Bukan. Kutu anjing ataupun darah yang lain, darah ayam, darah terpercik, darah lain, darah orang lain, ya, hukum tadi. Sikit dimaaf, banyak tak dimaaf. Berpindah tempat, sikit dimaaf, banyak tak dimaaf. Yang tadi semua tadi. Dia bagi contoh kutu anjing lah. Tapi maksudnya mana-mana darah, bukan darah dia. Tapi kalau darah dia banyak mana pun maaf. Tapi ada banyak pendapat. Banyak mana darah sendiri. Toreh tu, darah. Banyak mana pun maaf, darah sendiri yang keluar. Tapi bukan keluar ke hidung, mulut, telinga. Mata okey. Hidung, mulut, telinga. Kalau keluar ke lubang, hukum lain. Itu dah akan bahas nanti. Ni keluar kat selain daripada tu. Termasuk kubur dubur. Itu tak masuk. Kalau keluar kot tu. Keluar kot lubang tak cerita. Ini keluar toreh. Dia keluar. Banyak mana pun maaf. Okey. Cuma banyak mana pun dia maaf. Yang tu dia tak sebut dalam ni. Dia terus sebut jawapan. Sebab tu jadi akan pening kalau baca. Dan murad dengan tempatnya itu barang yang ghalib mengalir. Bila sebut mengalir, bila dia kata darah kutu anjing mengalir. Sebab tu ni cerita lain. Ghalib mengalir, kebiasaan mengalir dan menitik kepadanya. Ni darah sendiri yang banyak dimaaf secara umum. Maka apabila mengalir darah daripada paha ke lutut, paha pergi lutut, maka iaitu tempatnya bersalahan. Dia dah pergi tempat lain. Maknanya dipanggil dia telah berpindah. Sebab dia kat paha pergi kat lutut. Lebih-lebih lagi dekat tangan pergi dekat kaki, lagilah jauh, lagilah berpindah. Paha pergi lutut pun dah nama berpindah. Tak habis lagi ni. Jika mengalir ia daripada kepalanya turun kepada tangan, maka bahawasanya tiada dimaafkan, melainkan sedikit juga kerana keluar daripada kata tempatnya. Jadi maknanya darah sendiri dimaaf secara umum, banyak mana pun. Tapi dengan syarat jangan berpindah. Apa maksud jangan berpindah tempat? Jangan pergi ke pendapat yang pertama. Kalau kepala, jangan sampai ke leher. Leher ni bukan kepala. Maka sampai ke sini berpindah tempat. Sikit, berapa banyak? Seposen ke bawah, dimaaf. Pindah ke sini. Banyak mana? 5%. Tak maaf. Tu maksud dia. Darah dekat tangan, berpindah dekat lutut. Sikit, seposen ke bawah, maaf. Besar seposen ke bawah, maaf. Banyak, kenapa pula dia dekat lutut? Tu cerita. Kenapa dia dekat lutut? Itu darah kat tangan. Jadi berpindah, bila berpindah tak maaf. Habis kat tangan, banyak pun maaf. Banyak pun maaf. Dekat kepala, banyak pun maaf. Banyak pun maaf. Sebab apa maaf? Dah tak boleh nak buat macam mana, darah tu dah keluar. Macam mana? Sebab tu dia maaf. Sebab terpaksa. Sebab terkepit. Tapi kalau dekat kaki tu bukan terkepit, mu tak jaga tu. Tu maksud dia. Yang kedua pula, saya baca laju kan. Dan setengah pendapat maksud tempat tu apa? Yang berpindah tempat.
Murad tempat itu barang yang ghalib mengalir darah kepadanya dan barang yang bertemu akan dia daripada kain pada tempat yang berbetulan dengan dia, dan barang yang lebih ia atas demikian itu bukan tempatnya. Ni lagi kecil. Sakit kat tangan berdarah, balut dengan kain. Jadi kain tu kena penuh lah darah. Itu nama tempat. Dimaafkan walau banyak mana sekalipun. Tiba-tiba ada kat paha. Bukan ada kat paha, ada kat sini sikit je. Tak, maaf dah, sebab kat sini kain. Kenapa ada kat sini? Banyak mana ada darah? Sikit, sepusing ke bawah, maaf. Sepusing ke atas, tak, maaf. Oh, tu lagi ketat lagi lah. Yang tadi pergi juga ke tempat lain. Sini pergi ke lengan pergi ke sini, jauh lah juga. Ini lagi ketat. Pendapat kedua tu. Pendapat ketiga ini muktamad. Yang ni saya kena sebut last lah ni. Ni pendapat muktamad. Dan kata setengah pula ini muktamad. Murad tempatnya itu tempat yang mengenai akan dia pada waktu keluar. First, punca dia keluar kat mana? Maaf. Yalah tempat punca keluar. Maaf, ya. Dan tetap ia padanya. Kat situ semua dimaaf, tempat keluar darah. Dan barang yang bertemu ia daripada kain. Kalau kita balut kain tu semua dimaaf. Sama macam tadi tak? Sama macam tadi. Maka jika tiada tetap ia, kalau tak tetap macam mana? Okay? Apa maksud tak tetap dia? Seperti turun ia dari kepala, kat kepala penuh darah, turun kepala, dan padahal tiada tetap ia, tak tetap lah dah turun pada tempatnya hingga turun sampai kepada kaki, mengalir sampai ke kaki, ya? Maka iaitu dibilangkan pada tempatnya atas ini qaul. Itu tempat juga. Tempat apa? Dia berdarah kepala sampai ke kaki. Itu tempatnya. Bila sebut tempat, dimaaf banyak mana sekalipun. Hai. Apa maksud tempat? Bagi pendapat muktamad ni, maksud tempat adalah tempat dia mengalir tu tempat dia lah. Dah nama darah mestilah mengalir ke bawah. Bila mengalir ke bawah, kat mana dia punya jalan tu, situ tempat lah juga. Mana boleh nak elak? Yang ini muktamad ni. Yang tadi tak kira, memang jalan dia ke sini, tak boleh dah berpindah tempat. Tak, maaf. Kan? Yang ini yang muktamad. Jadi dengan syarat jalan dia. Jalan dia. Okay. Walaupun sampai ke kaki, iaitu dibilangkan pada tempatnya atas ini qaul. Tiada pada qaul dahulu, pendapat dulu taklah kan. Maka barang yang dihukum pada tempatnya itu dimaaf daripadanya sedikit atau banyak. Maksud tempat keluar, kain, dan tempat mengalir ikut aliran dia. Kat mana dia nak turun, semua dimaaf, sikit atau banyak. Dan barang yang bukan dihukumkan pada tempatnya itu dimaafkan daripadanya sedikit juga. Yang bukan jalan dia, tiba-tiba ada. Okey, katalah kat kepala susah, kat bahu. Kat sini, kat bahu ni kan. Patut dia mengalir ke sini. Maka dimaafkan banyak ni. Sampai ke kaki, maaf. Banyak ladung pun ladung lah, maaf. Tiba-tiba ada kat sini. Apa hal pula ada kat sini? Dia tak ada kena-mengena dalam ini cerita. Sikit banyak. Sepusing ke bawah, maaf. Sepusing ke atas, tak, maaf. Itu muktamad. Itu yang berlaku. Para sahabat, ada seorang sahabat kena panah kan. Pedang panah ni dia macam ni. Bila dah masuk, jangan tarik weh. Tarik keluar habis isi. Pegang adu kena panah kat betis. Dia kena puk ke depan. Tengok jugalah dia punya urat-urat tu putus yang lain pula. Dia ke depan lebih kurang sakit daripada tarik. Kecuali buat pembedahan cerita lain. Kan? Kalau katalah perang, nak tolak ke nak tarik? Baik tolak lah. Maksudnya tembus. Tempat-tempat yang tak mati lah. Kalau kat sini tembus mampu pula kan. Tempat yang boleh lah. Sini ke tak kaki ke. Tempat yang mana tu. Tolak tak sakit sangat. Berbanding dengan tarik lagi sakit. Kan? Pegang adu. Dia buat apa? Ingat? Dia solat. Boleh solat. Sahabat tak kena hukum. Kan tu najis darah. Maaf sebab memang tempat dia tu macam tu. Dia pun Allahu Akbar. Tarik ke tolak tak tahulah. Sampai semayang 2 rakaat, bagi salam. Korang usah ramai-ramai kat sini. Lupa lah. Korang usah ramai-ramai sini. Lah nak cabut aku punya. Dah cabut. Padahal masa dia Allahu Akbar tu dah cabut dah. Itu menceritakan tentang khusyuknya para sahabat semayang. Kita nyamuk seekor. Nyamuk seekor pun gagal. Tak boleh lah. Akhir sekali saya silap batas semayang tu. Kau hajar nyamuk, kacau telinga aku. Nyamuk seekor, sikit garu. Nyamuk seekor pun kita gagal. Para sahabat kena panah. Sembahyang hilang sakit, khusyuk. Nak bagi tahu kat situ darah banyak keluar tu. Masa tengah tu sah sembahyang, sah sebab darah tu lalu ikut dia, ikut jalan dia.
Dia tak pergi ke jalan lain. Tu. Dan jika banyak darah kutu anjing pada kain hingga jadilah kain tu merah. Allah. Banyak sangat darah kutu akan datang tu. Dan jika banyak darah kutu anjing mana? Itu akan datang, sambung balik. Dan jika banyak darah kutu anjing pada kain hingga jadilah kain itu merah. Banyaknya kutu. Sudah dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallah. La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.